أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا أما بعد alhamdulillah. Pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni sekali lagi kita bersiaran Fiqhul Muyassir, kitab Matla'il Badrain versi ataupun cetakan Yayasan Islam Terengganu. Sambungan kita pada sambungan pada malam tadi, muka surat 4 ni, siri yang keempat, muka surat 4. Kata dia dan sah ijab dan qabul. Bak jual beli ni. Dan sah ijab dan qabul jika dengan isyarat yang bisu atau dengan surat sekalipun. Maka jika diberi seorang surat kepada orang yang ghaib daripada majlis akad, daripada menjual atau lainnya, sah ia dengan syarat qabul oleh orang yang diberi surat kepadanya itu, dengan bersegera tatkala terhentinya atas sifat jual yang tersebut di dalam surat itu. Sambung berkenaan dengan aqid, berkenaan dengan ijab qabul ni. Tidak berkenaan dengan ijab dan qabul. Kata dia sah ijab dan qabul jika dengan isyarat yang bisu. Isyarat yang bisu, mana orang bisu lah, dia buat isyarat je. Itu dia. Dalam dia kata ijab dan qabul menerusi isyarat, menerusi isyarat atau surat bagi orang yang orang bisu. Itu dia. Jadi kalau orang bisu dia buat isyarat tu sah lah. Dia buatlah lagu mana tu, cara dia tu ada hak yang cara bisu sungguh, ada hak basetik, hak bisu hak tak belajar, ada juga dia buat isyarat macam mana dan kita faham. Isyarat dia sama ada dia jual ataupun dia beli. Ada orang dia jual, orang bisu jual boleh, orang bisu beli boleh. Nampak tu? Dia tunjuk, dia beli barang, dia tunjuk, dia bayar, dia tunjuk, itu mana isyarat dia. Atau dengan surat sekalipun. Nampak tu? Sekalipun tu kalau dalam bahasa nahwu dia panggil ghayah kepada jika dengan isyarat, maknanya ijab qabul ni boleh dengan isyarat, boleh kita tulis surat pun boleh. Nampak tu? Kita tulis pun boleh. Maka jika diberi seorang surat kepada orang yang ghaib, daripada majlis akad, daripada menjual atau lainnya, sah ia. Tidak.
Maknanya dalam tu hak syarah dia tu ataupun hak dia terjemah bahasa moden, dia kata jika seseorang itu memberi surat kepada orang yang tidak hadir dalam majlis akad, sama ada berkaitan dengan jual beli atau lainnya lah, tak kira lah sama ada berkenaan dengan jual beli, akad daripada menjual atau lain, makna perkara yang lain, asalkan perkara yang akad, perkara yang akad sah jual beli tu. Dia tak ada pakai tulis surat je. Kalau learning kau pakai WhatsApp je. Beli barang tu pakai WhatsApp. Kenapa? Dia adalah berkenaan dengan online. Online tu orang tanya tu ada juga tu. Kenapa? Beli barang secara atas talian sekarang ni learning. Itu dia. Jadi hak yang kita jangan bahas lagi lah berkenaan dengan sah tidak sah berkenaan dengan online. Tapi hak yang jelasnya apabila kalau kita sapa je barang online kita, hak yang kita kirim itu sapa, dan kita buka pembayaran kita buat, kemudian betul sungguh barang tu, masa tu juga kita kena tulis dalam WhatsApp kita tu, aku terimalah barang ni. Nampak tu? Tu dia. Aku terima, aku belilah barang ni. Aku belilah barang ni dengan harga sekian-sekian. Maka dia pun terima WhatsApp ni, aku jual lah barang ni dengan harga sekian-sekian. Nampak tu? Sah ia dengan syarat qabul oleh orang yang diberi surat kepadanya, itu orang yang terima tu terima, qabul. Qabul maknanya ya saya terimalah. Dia bila terima surat tu dia pun terimalah melalui surat. Dengan bersegera tatkala terhentinya atas sifat jual yang tersebut di dalam surat itu. Tu hak yang kita sebut saat ni tu, bila siapa je barang terus kita kata saya belilah barang ni dengan sekian-sekian harga. Nampak tu? Ataupun dia hantar barang tu, dia hantar barang kepada kita, dia tulis dalam tu, saya jual lah barang ni dengan harga sekian-sekian. Tidak, kita pun atau saya terimalah barang ni, saya belilah barang ni dengan harga sekian-sekian. Dia kata dengan bersegera, jangan tunggu esok lah balahnya. Nampak? Dia kata saya jual lah barang ni, dia tulis dalam tu. Kita tunggu esok, barang tu siapa dah? Esok ke apa ke? Tu jangan, dengan segera kata dia. Maka jika berkata-kata ia dengan kalam yang lain, mudarak ia. Tidak cakap dulu benda lain tu jadi mudarak, tidak jadi akad lah. Tidak jadi akad. Dan berkekalanglah khiyar majlisnya selama masa ia pada majlis qabulnya. Ini kita akan bincang berkenaan dengan khiyar. Dia ada orang beli ni, dia ada khiyar. Di antara khiyarnya khiyar majlis. Khiyar majlis ni maknanya saya ada bincang bab khiyar tu. Khiyar majlis ni maknanya kita beli barang, kita tak kalau hak kedai sungguh lah, hak yang kedai sungguh bukan online tak ni. Ni hak yang kita masuk dalam kedai tu, kita beli barang, kita boleh ada pilihan lagi, kita nak kedai barang tu, kita tak keluar lagi kedai. Apa tu khiyar majlis? Maknanya pilihan dalam majlis. Majlis mana? Majlis akad jual beli, ataupun kita kata masih lagi duduk dalam majlis, artinya duduk dalam kedai lagi, duduk dalam gedung lagi, duduk dalam kawasan jual beli. Maka hak tu dia panggil ada pilihan kita ambil dah gula, letak dah kat kaunter, beli dah, tapi kita tak keluar lagi kedai, kita boleh cuk semula tu khiyar tu. Tak jadi gula tadi tu, bila bayar dah, minta maaf deh, nak ambil gandum silap. Nampak? Ingat nak beli gandum tadi, silap ambil gula, bayar dah. Akad jual beli pun kita boleh khiyar, boleh pilih lagi, boleh lagi kita tukar barang tu. Kata tuan kedai, tak apalah kata dia, ambil lah barang, tukar semula, boleh kita tukar lagi. Itu makna khiyar majlis dia panggil. Nyamik. Maknanya kalau orang tu tak ada, kalau kita buat begitu pun dalam majlis, dalam rumah kita tu boleh lagi tu. Maknanya berkekalang khiyar majlisnya selama masa ia pada majlis qabulnya. Selama masa itulah dia boleh lagi makna tengok-tengok barang tu, barang hak siapa tu, tengok-tengok tak sesuai ataupun bukan hak yang kita nak. Bukan hak yang kita nak. Mana apa? Orang kadang kan banyak kan pakai online tu, dia beli kursi, beli kursi harga 1,500, kursi panjang. Gambar dia. Tengok pada gambar. Kiringlah, kiring kursi, apa kursi hak budak-budak main tu, hak kecil tu. Nampak tak? Kursi hak mainan, kursi mainan kecil tu. Tu kita juga order telefon,
Tengok telefon mahal ni, telefon hot letter, hot baru tu beli. Order lah 1,500. Mari siapa telefon hot main, hot petek tu krek bunyi tu. Bunyi music. Tu dia. Tu je. Kita tengok. Ai ni dah betul dia ataupun kalau kita kalau dia kira sungguh lah, tapi kira jenama lain. Kita naknya jenama ni apa semua sekali, tiba-tiba dia buat mari hot lain. Kita boleh khiyar, boleh hantar balik. Boleh hantar balik lagi. Tu dia. Kalau dia terima, tak terima tak tahu. Apa tu? Selama masa pada majlis qabul, selama tiada memilih, ia akan luzumil bai'. Dia panggil. Selama tiada memilih, ia akan luzumil bai'. Luzumil bai' ni mana jadi beli, jadi jual beli. Nampak? Dia. Maka jika memilih, ia akan luzumnya, putuslah khiyarnya. Dia cok dah hot ding kata dia. Tengok dalam ni dia kata itu payah sikit dia punya ayat ni, tengok dalam. Dia kata dia begitu juga sah ijab dan qabul menerusi isyarat atau surat tadi bagi orang yang bisu jika seorang itu memberi surat kepada orang yang tidak hadir. Kita khilaf sikit dengan hak dia tulis ni deh. Dengan hak dia tulis tu. Ya, begitu juga sah ijab dan qabul menerusi isyarat bagi orang yang bisu. Nak gitu je. Atau dengan surat. Itu dia. Hak tadi isyarat tadi untuk orang bisu. Atau dengan surat. Surat ni secara umum kepada orang yang tidak hadir. Surat kepada orang yang tidak hadir. Isyarat kepada orang yang bisu. Itu maksud. Kalau dia buat mari sekaligus gini menerusi isyarat atau surat bagi orang yang bisu tu, mana hak dia nak cerita ni untuk orang bisu saja. Bukan untuk orang bisu saja ni nak cerita ni. Yang pertama, masalah yang pertama untuk orang bisu boleh isyarat. Yang kedua, untuk orang yang lain pada bisu, iaitu orang yang tidak hadir, boleh pakai surat, pakai tulis. Itu maksud dia. Kalau boleh tanda sikit tu. Tanda sikit tu. Tanda apa? Dua masalah. Pertama yang bisu, isyarat. Yang kedua, orang yang tidak bisu, orang yang tidak hadir. Masalah bisu tak nombor dua. Orang yang tidak hadir dalam majlis tu, dia boleh tulis surat secara akad, aku beli barang ni ataupun aku jual lah barang ni. Jika seorang itu memberi surat kepada orang yang tidak hadir dalam majlis akad, sama ada berkaitan dengan jual beli atau lainnya, hukumnya adalah sah lah, dengan syarat orang yang menerima surat itu qabul dengan segera. Tadi yang kita cerita tadi, iaitu ketika masih memberi tumpuan kepada sifat jualan yang terkandung dalam surat tersebut lah. Dia duduk nak kepada surat tu, tanpa diselangi dengan kata-kata lain. Sebaliknya, jika ia diselangi dengan kata-kata yang lain, hukumnya adalah tidak sah. Apa tu? Tidak sah. Tempoh khiyar majlis bagi penerima surat adalah berkekalan selama mana ia masih berada dalam majlis qabul je. Itu yang kita sebut tadi. Selama dia ada majlis qabul, selama itulah khiyar majlis, dia boleh pilih lagi. Barang tu duduk rumah dia tak pergi ke mana lagi, duduk situ lagi. Dia. Jadi kalau macam barang siapa lah, kita order barang, dia. Kita rayak kata aku terimalah barang ni, aku belilah barang ni, dan kita duduk situ lagi, masih lagi boleh buat qiyam majlis. Kita baca tepi hak dia terjemah tu. Masih berada dalam majlis qabulnya sebelum urusan jual beli itu menjadi muktamad. Tu muktamad tu luzumul aqdi tadi. Dia sebut muktamad tu okeylah tu. Okeylah. Jika urusan jual beli itu sudah menjadi muktamad, tamatlah tempoh khiyar bagi orang yang menerima surat itu. Muktamad dah, dia nak dah barang ni, habislah. Habislah, tak boleh khiyar dah. Tak boleh khiyar, mana tak boleh buat pilihan lagi. Manakala tempoh khiyar bagi pemberi surat pula bergantung kepada tempoh khiyar bagi penerima surat. Gitulah. Tempoh berapa hari itu kepada penerima surat tadi, tengok kepada orang yang beri surat. Orang beri surat nak buat tempoh berapa hari. Maka orang yang terima, kalau kata tempoh 3 hari, 3 hari. Kalau tempoh 2 hari, 2 hari lah.
Jika penjual memberi surat kepada pihak pembeli di dalam majlis akad, maka terdapat padanya dua pandangan mengikut pandangan yang dipilih oleh Syekh Subki adalah sah. Syekh Subki ni dia mudah sikit dalam mazhab Syafi'i juga. Maknanya lagu-lagu mana pun dia kira sah je. Baik. Ya sebelah-sebelah jadi tak tahu nak baca, dah baca ni dah. Tak apalah. Maka jika diberi surat, kita baca tepi hal ini, hal kanan. Maka jika diberi surat oleh baik kepada orang yang hadir pada majlis akad, maka padanya dua wajah yang dipilih daripadanya mengikut bagi Syekh Subki sah. Habis lah. Dan tiada sah bai'ul mu'atah. Dan tiada sah bai'ul mu'atah. Bai'ul mu'atah ni dia bahasa Arab. Mu'atah ni unjuk mengunjuk, beri memberi, atah. Bai'ul mu'atah maknanya suatu jualan yang tidak menyebut lafaz ijab dan qabul. Itu makna bai'ul mu'atah. Satu jualan yang tidak menyebut lafaz ijab dan qabul. Tak ada ijab, tak ada qabul, pakai ambil tahu piti lepas balik gitu. Kenapa tu? Kata dia tidak sah jual mu'atah ni. Jualan mu'atah ni tidak sah. Yakni berjual berberi-berian. Itu makna mu'atah, maknanya jual berberi-berian. Itu bahasa lama berberi-berian, dia jual cara beri-beri. Tengok tepi tu, yakni jual beli secara reda meredai, makna unjuk-unjuk pakai mengambil piti, menunjuk piti, aku ambil barang pukul balik. Itu dia. Dan reda-redaan, reda mereda lah, unjuk mengunjuk, tu. Beri memberi tu makna unjuk mengunjuk, dan reda bereda. Keduanya, maka wajib atas tiap-tiap daripada keduanya, itu dia, iaitulah apa benda ni, dan wajib di atas tiap-tiap daripada keduanya. Keduanya mana? Pembeli dan penjual. Dia tak akad, balik-balik rumah Allah tak akad ni. Nampak? Wajib pada keduanya mengembalikan barang yang diambil daripada taulangnya. Dia kena ambil balik. Boleh dia ambil balik maknanya. Nampak tu? Dia. Bukan boleh ambil balik, wajib atas tiap-tiap daripada keduanya mengembalikan barang yang diambil daripada taulang dia. Taulang ni maknanya daripada kawang dia lah, ada kawang. Maknanya penjual taulang dia, pembeli taulang dia, penjual maknanya daripada pihak lain tu. Dia boleh ambil balik, wajib kena ambil balik. Telefon mu kena balik atau balik barang tu. Sebab apa? Dah akad jual beli tadi. Dah akad jual beli. Jika ada ni, jika masih ada barang tu. Jika benda itu masih ada tu kira. Jika masih ada barang tu dan digantikan, dan gantinya kalau sekiranya barang tu tak ada, jika sudah binasa, kena bayar, kena ganti semula. Nampak tu? Kena ganti semula sebab apa? Jual beli tak sah. Dan tiada daripada keduanya mengembalikan barang yang diambil daripada tak kena tu. Dan tiada dituntuti pada akhirat. Tapi di akhirat tak tutup, maknanya wajib ambil. Hak ni yang kita kadang-kadang kita keliru. Sebab apa kata wajib ambil tadi. Wajib atau balik, wajib ambil mula. Tetapi walau bagaimanapun di akhirat tak tutup ni, taklah ditanya. Di akhirat ni tak ditanya. Mung dulu pernah beli beras, tak akad jual beli dan tak terbalik. Tidak ditanya di akhiratnya begitu maknanya. Apa tu? Sebab itu
Setengah ulama kata pakai sah je, macam Suki tadi pakai sah je. Sebab wajib tapi tidak ditanya di akhirat. Tidak ditanya di akhirat maknanya okeylah tu. Pada barang yang dibilangkan dia oleh tiada dituntut pada akhirat kerana sudah hasil berredha-redhaan. Sebab redha pakai redha je. Tapi akak jual beli tau. Redha. Antara keduanya. Dan memilih oleh Syekh Nawawi dan perhimpunan daripada ulama sah jual dengan mu'atah. Tapi Nawawi dan kebanyakan ulama kata sah jual mu'atah ni, unjuk-unjuk macam kita pergi beli barang kedai ruci. Barang kedai ruci ni tak payah akak jual beli. Tak payah akak jual beli. Nampak? Pakai unjuk yang ambil barang perut unjuk. Sebab orang tak kira mana dengan barang tak mahal mana, barang harian tak mahal mana, dengan duit pun tak tinggi mana. Lain kalau kita nak beli kereta, nak beli rumah. Oh tu orang berkira tu, nak beli kereta berapa bulan dah dia duk kira. Nak beli rumah berapa bulan dah duk kira. Nampak? Nak pergi beli ikan kau tak kira dah. Nak beli ikan kau turun perut pergi beli lalu tak kira dah. Itu dia. Jadi hak ni pakai mu'atah tu sah kata Nawawi dan kebanyakan ulama-nya kata sah mu'atah ni. Mu'atah unjuk ya. Ambil barang perut unjuk piti balik. Mana hak kata sah ni pada barang pada tiap-tiap barang yang dibilangkan dia oleh orang akan jual. Duk kira dia jual beli dah tu lagu tu. Nampak? Bukan kata ambil saja. Jual beli dah tu tanya, berapa ni? RM3.5. Tuang dia sebut RM3.5 tu bermakna tuang dia nak beli dah tu. Tuang dia sebut RM3.5. Kita pun ambil duit RM3.5 bermakna kita nak jual, nak beli dah tu, kita ambil barang perut balik. Maknanya itu dah dinamakan jual beli. Itu dia. Redha. Nampak? Jual beli dan ditentu oleh setengah ulama akan harusnya. Setengah ulama kata harus dah jual beli lagu tu, tak payah. Tak payah apa benda ni orang panggil, tak payah hakak aku beli aku jual. Itu dia. Dengan suatu yang hakir, tapi setengah ulama tentukan hak barang ni barang hak yang tak payah jual beli, tak payah hakak jual beli, iaitulah suatu barang yang hakir, iaitulah barang hakir ni barang. Tengok atik sebelah tu dia terjemah macam mana ni, kadang-kadang tak nak tengok sebelah tu ni. Barang yang hakir, barang ni barang kecil-kecil je. Nampak tu? Barang biasa-biasa. Barang kecil-kecil dia panggil. Hakir asal dia barang lekeh. Hakir ni asal dia lekeh je, barang lekeh-lekeh. Barang macam kita kata tadi lah, nak pergi beli tu tak mengira. Taklah kata kena hipung pitih dulu nak beli, sehari esok lusa baru boleh beli. Hari ni tak boleh beli lagi ni, pitih tak cukup lagi. Berapa harga dia? Oh 500 setengah. 500 setengah tak boleh pergi beli lalu hari ni. Nampak? Tak boleh pergi beli. Kalau ikan tu kalau 500 setengah sekilo, kita tak boleh pergi beli lalu hari ni. Kena fikir dulu. Fikir bila? Lusa ni baru boleh beli. Ambil pitih dalam bank beradam ni baru boleh beli. Itu kalau hak tu dak hakir. Ni barang hakir ni, ambil pitih hak kadang-kadang gitu tak tengok pun pitih dalam kocek. Dan kita terjemahkan hakir ni iaitulah barang harian. Senang gitu. Barang keperluan harian. Barang rutin harian. Barang yang kita perlu semua. Seperti yang dia disebut, seperti daging, roti. Daging ni kalau kita ikan lah. Daging, ikan, roti, gandum, gula, beras. Maknanya barang-barang yang ada dalam kedai ruci. Dalam kedai ruci tu, kedai ruci. Ada dalam kedai ruci, hak tu barang-barang lah. Nampak? Hak ni tak payah jual beli, tak payah akak jual beli. Dan seumpamanya, dan sayogianya kita taklidkan orang yang mengatakan dengan harus itu supaya keluar daripada dosa. Takut memang takut dosa juga, takut tak berkah. Kita taklid yang kita beli ni, kita ingat bahawa ada ulama yang mengatakan harus. Aku ikut tu. Nampak? Aku ikut tu, ada ulama yang mengatakan harus, maka aku ikut tu. Di antara tadi Nawawi. Di antaranya lagi perhimpunan ulama-ulama tadi mengatakan boleh. Dan ada setengah ulama pula mari dia kata boleh ni, boleh barang hakir, barang. Benda hak biasa-biasa. Tu.
dan disyaratkan pada ijab, dan disyaratkan pada ijab dan qabul bahawa mana tu? Ya ke tak? Dan disyaratkan pada ijab dan qabul. Ni syarat ijab dan qabul. Syarat aku jual lah barang ni, aku terimalah barang ni, aku belilah barang ni. Syarat dia, di antara syarat dia bahawa jangan ada diselangi antara keduanya dengan perkataan yang lain. Syarat ni kita bilang-bilang, syarat ijab dan qabul ni ada 6 syarat. Ada 6. Nampak? Ada 6 syarat ijab dan qabul. Tadi dia bilang hak mula-mula sekali rukun jual beli. Rukun jual beli ni dia ada 3. Rukun jual beli kan? Yang pertama dulu rukun jual beli dah aqid. Penjual dan pembeli. Itu aqid tu maknanya penjual dan pembeli. Yang kedua maqud alaih. Barang dan harga. Barang dan duit. Maqud alaih. Dan yang ketiganya sirah, iaitulah ijab dan qabul. Hak dia cerita tadi dia secara umum. Hak 3 perkara ni baru dia nak syarah, dia punya syarat masing-masing. Mana aqid dia ada syarat dia. Sirah dia ada syarat dia. Nampak? Kemudian syarat ijab dan qabul, itu dia. Dia ada syarat dia. Sirah ni ijab dan qabul. Dia ada syarat dia, itu 6 syarat. Ijab dan qabul ni dia ada 6 syarat. Iaitulah kata dia, dan bahawa jangan ada diselangi antara keduanya dengan perkataan yang lain yang tiada bergantung dengan akad. Hak tak ada kena mengena, tak ada bergantung ni maknanya tidak ada kena mengena dengan akad. Itu syarat yang pertama. Bila orang jual tu kata aku jual lah barang ni kepadamu dengan harga sekian-sekian, dengan harga RM3,500, maka kita terus jawab aku terima ataupun aku belilah barang ni. Aku terimalah ataupun pun tak apa. Ya. Kita terima tak dia kan malam tadi? Tapi kata dia syarat dia, kita nak kata aku terima itu jangan ada diselangi dengan perkataan lain. Tuan kedai kata aku jual lah barang ni kamu dengan harga RM3,500. Kita duk jawab WhatsApp lagi. Duk telefon. Duk nelefon belang-belang duk jual beli. Dia kata aku jual lah, kita duk telefon. Tunggu sekejap ni, aku nak beli barang ni sekejap ni. Aku nak beli. Sudah ke tempat kita tutup telefon, tak apa, aku beli barang. Tak sah kata dia. Sebab ada diselangi dengan perkataan lain. Itu dia. Jikalau sedikit sekalipun cakap tu perkataan lain sikit je. Seperti satu kalimah atau satu huruf yang memberi faham. Satu kalimah yang walaupun tidak ada makna, ataupun satu huruf yang memberi faham. Nampak tu? Satu huruf yang beri faham. Kita tak kata kepada tukang jual tu. Kita kata kepada orang lain. Orang lalu betul lah. Orang jual dia kata aku jual lah barang ni. Tolong orang lalu kita kita panggil. Nampak tak? Sikit je. Lepas tu kita kata aku belilah barang ni. Tak usah. Kena akad semula. Kena akad semula. Bahkan tiada mengapa menyelangi lafaz dia qad, kata dia. Tiada mengapa menyelangi dengan lafaz qad. Qad ni bahasa Arab qad. Makna sungguh. Makna sesungguhnya. Diselangi makna qad. Makna apa? Makna sesungguh. Qad tu bahasa Arab. Nampak tu? Kita kata apa? Aku jual lah barang ni, kata orang jual. Aku jual lah barang ni kepadamu dengan harga RM3,500. Kita berkata sesungguhnya. Sesungguhnya tu kalau kita tak ada kena mengena dengan jual beli tu, dengan akad tu. Sesungguhnya aku belilah barang ni. Jadi perkataan sesungguhnya tu boleh. Boleh kita buat mari perkataan sesungguh. Adapun yang bergantung dengan akad maka tiada mengapa. Kalau perkara yang bergantung dengan akad tak apa. Kita cakaplah, kita royak ke dia tapi bergantung dengan akad. Itu dia.
Seperti mana? Seperti syarat khiyar. Syarat khiyar ni berkata mengakak, aku jual lah barang ni, kata orang jual. Aku jual lah barang ni. Kemung dengan harga 3,500. Kita pun tak jawab kata aku beli. Nampak? Aku tak jawab kata aku belilah barang ni. Kita pergi kata apa? Kata perkataan lain. Tapi perkataan yang ada kena mengena dengan akad. Kita kata berkenaan dengan khiyar. Dan ni barang ni boleh hantar balik ke dak ni kalau dak jadi ni. Tuan dia pun hangguk lah. Oh, tak apa. Kita pun dah aku belilah barang ni. Itu ada perkataan lain, tapi perkataan tu perkataan yang ada kena mengena dengan jual beli. Itu tak apa. Itu tak apa. Dan menyaksikan tu mitok jadi dan menyaksikan maknanya dia buat khiyar, syarat khiyar tadi barang ni berapa hari boleh hantar balik kalau dah jadi, ataupun menyaksikan ataupun mengsaksikan maknanya minta saksi. Aku jual, kata orang jual, aku jual lah barang ni kemung dengan harga 3,500. Kita tak jawab lalu kata aku belilah barang ni. Kita jawab apa? Kita kata apa? Dah mana saksi? Ada saksi dah. Oh ni saksi. Ataupun bila kita panggil orang, mari sekejap jadi saksi ni, aku nak terima ni. Orang tu mari. Kita kata aku belilah barang ni dengan harga sekian. So, walaupun ada perkataan lain yang menyelangi, kerana apa? Sebab perkataan lain tu perkataan yang ada kena mengena dengan jual beli. Dan disyaratkan, ini syarat yang kedua pada ijab dan qabul. Syarat yang kedua ijab dan qabul. Dan disyaratkan, syarat yang kedua pula bahawa tiada diselangi antara keduanya oleh diam yang panjang. Tadi cakap tak boleh. Ni diam yang lama. Diam yang panjang maknanya diam yang lama. Itu dia. Yang memberi ketahui dengan berpalingnya daripada qabul. Maknanya yang memberi ketahui maknanya yang difahami dengan berpalingnya enggang dia nak terima. Aku jual lah barang ni, kata orang jual, aku jual lah barang ni kamu dengan harga 3,500 ni. Dia pun senyap je. Dia senyap mikir. Dia mikir lama, aku nak kedok ni. Maknanya dia senyap tu, dia diam tu menunjukkan bahawa dia tu dah penuh lah barang tu. Dia mikir lama, boleh 5 minit. Tuan kedai kata, Wan dah senyap ni, boleh 5 minit je punya, aku terimalah barang ni, aku nak, aku beli dah deh. Kena akad semula. Sebab lama sekejap ni. Kita ambil iktibar di mana? Ambil iktibar daripada apa benda ni, orang berasa lama, uruf lah. Dari segi uruf, lama mu siapa orang jual kata aku jual barang ni, mu nak jema boleh jawab tu lamanya. Maknanya tak sah lah tu kalau orang sebut lama. Nampak tu? Daripada qabul. Bersalahan diam yang sedikit tiada mengapa, diam sikit je. Betul lang aku jual lah barang ni kamu dengan harga 3,500. Betul lang ada orang telefon, kita tak jawab telefon, kita nak tutup telefon je. Nampak? Betul lah perut dia kata aku jual lah barang ni, perut bunyi orang telefon. Kita nak jawab nak kata aku beli barang ni, telefon bunyi, tak tutup telefon dulu baru kita jawab. Itu orang panggil sekejap je. Diam yang sekejap je, berhenti sekejap je, hak tu boleh. Kenapa tu? Hak tu tak pesah lagi dia punya akad ataupun ijab qabul tu. Tidak bersalahan diam yang sedikit tiada mengapa dan lagi disyaratkan bahawa tiada berubah lafaz yang pertamanya. Maka jika berubah seperti katanya aku jual akan dikau ini dengan 500 bahkan dengan 1,000, tiada sah. Ini syarat yang ketiga, ijab dan qabul.
Syarat yang ketiga, ijab dan qabul, bahawa tiada berubah lafaz. Jangan berubahlah. Berubah ni yang lafaz yang mula-mula tu, yang pertamanya, maknanya lafaz yang mula-mula. Maka jika berubah seperti katanya penjual, aku jual akan dikau ini dengan 500, kata dia. Aku nak jual barang ni RM500. Aku jual lah barang ni dengan harga RM500. Orang tu tak nak jawab lagi. RM1,000 lah, kata dia. Dia ubah fikiran. RM1,000 lah. Nampak? Dengan RM1,000 tiada sah. Tak sah tu. Kena buat semula. Mu nak jual RM1,000 ke mu nak jual RM500? Biar tu. Ni mu tadi nak akad, kata nak jual RM500. Tiba-tiba dah nak akad, dah nak terima lagi, perok naik RM1,000. Kalau dah terima dah, dia nak jual, dia kata aku jual lah barang ni RM500, aku terima. Dah jadi RM1,000. Tak boleh dah, ambil uang balik lah. Ambil uang balik lah. Hak ni dah terima lah, dah terima, perok berubah lalu dah. Nampak? Selama tiada mendatangi ia akan yang kedua kalinya dengan sempurna sirahnya. Maknanya jangan berubahlah. Kata 500 bukan dengan 1,000 pula, tiada sah. Selama tiada mendatangi ia akan yang kedua kalinya dengan sempurna sirahnya. Maka jika didatangkan dengan sempurna sirahnya pada kali yang keduanya, seperti katanya aku jual akan dikau 500, aku jual akan dikau dengan 1,000, maka diterimanya sah ia dengan 1,000. Hak ni jelas. Nampak? Ni jelas. Dia kata aku jual lah kepada engkau 500. Aku jual lah kepada engkau 1,000. Kita pun jawab, aku terima jadi 1,000. Nampak tu? Jadi 1,000. Sebab apa? Sempurna sirah dia panggil. Sempurna sirah. Tak sempurna molek ke sirah. Dia 1,000 lah, kata dia. Nampak tu? Dan bahawa didengarkan lafaz itu oleh orang yang hampir pada adat. Dan jikalau tiada mendengar oleh taulannya sekalipun, tu syarat yang keempat. Syarat yang keempat, ijab qabul, dia ada 6. Ni syarat yang keempat, bahawa didengar lafaz itu oleh orang yang hampir pada adat. Biasa maknanya dia cakap, tukang jual tu dia kata aku jual lah barang ni dengan harga 1,000 tu, orang tepi tu boleh dengar. Kenapa? Orang yang dekat dengan dia tu pada adat, bukan sini ke jauh tu. Kalau kat kaunter tu maknanya orang hok beratur dengan kita duduk belakang tu boleh dengar orang jual kata. Kalau hok SOP ni duduk jauh tu tak kira jauh tu. Dia kata kena 1 meter lebih, 2 meter duduk itu. Kalau dia tak dengar tu tak lewat kira sebab dia jauh. Nampak? Ni dekat je, hampir pada adat. Mu dekat tu pun tak dengar orang cakap dia. Tuan jual dengar, mu dengar dah. Dah mu dekat je kan. Tu makna pada adat tu kalau cakap begitu. Mu dekat kan tak dengar. Maknanya dia kata ijab tadi tak boleh pakai. Orang jual kata aku jual lah barang ni, slow sangat, tak boleh pakai. Kena rayak semula. Nampak tu? Dan jikalau tiada mendengar oleh taulannya sekalipun, taulan ni pembeli, kawan geng nak beli tadi pihak lain tu, dia beli barang, dia tak dengar pun tuan jual tu kata aku jual lah barang ni, so asalkan orang lain yang hampir dengan dia tu dengar. Tidak jadi macam kesaksi lah. Nampak? Tapi jual beli ni tak payah saksi. Dia tak macam akad nikah ni kena ada saksi. Ni tak payah saksi. Macam akad nikah tu, saksi tu bukan saksi kepada pengantin tu nak tahu jawab sah tak sah. Kita royak malam yang saksi tu nak dia dengar, dia kena dengar belaka. Tok imam pun dia dengar, pengantin pun dia dengar. Dan bukan dia yang menentukan sah tak sah. Kita tanya tu tak payah tanya tak apa. Dia dengar. Patut tanya, mendengar tak dia? Mendengar molek tak? Dengar. Mendengar tak? Dengar. Cukup, beres. Nampak tak? Saksi dengar. Ini macam ni, dengar je. Jadi kalau ada dah orang dengar, tuan jual kata aku jual lah barang ni kepada mu, ada orang dengar. Orang yang nak beli tu tak dengar.
Nampak? Hak nak beli tu tak dengar. Soh kata dia. Dia pakai ho je. Soh. Ataupun dia kata, aku beli ni. Dia tak dengar kata hak tu kata aku jual. Dia tak dengar. Aku beli ni. Soh dah. Nampak tu? Tu. Dan bahawa muafakat ijab dan qabul. Ini yang kelima ni dia panjang sikit. Yang kelima ni panjang sikit, kita berhenti situ. Kalau kita lajak dia jadi panjang. Dan yang kelimanya bahawa muafakat ijab dan qabul, tanda molek. Yang kelima daripada syarat ijab dan qabul yang ada 6 tu, ada 2 lagi. InsyaAllah kita baca minggu hadapan. Dan kitab ni sebagaimana yang kita sebut malam tadi, siapa yang nak kitab ni bolehlah hubung dengan pegawai-pegawai yayasan Islam yang tersebut dalam yang tersenara dalam WhatsApp tu. Nanti kita tengok harga dia, ada harga dia. Harga dia tapi mungkin boleh bincang, tak tahulah. Tanyalah. Sebab kalau ambil satu banda tu satu apa? Satu daripada 1 2 3 4 5 dia panggil satu apa? Satu tu lah. Satu set. Satu set tu dia mungkin boleh kurang, mungkinlah. Saya kata tu bincang yang jilid yang pertama tu dia letak harga asal dia RM10. Dia nipis je. RM10. Hak yang kedua, siri yang kedua tu RM13. Ya, kau naik sikit-sikit. Siri yang ketiga RM24. Siri yang keempat RM26. Siri yang kelima RM24. Dia tengok pada nipis tebal dah berkali ni boleh hubung kepada orang yang berkenaan. Siapa-siapa yang nak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.